Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita sambung balik kita punya tutorial ni daripada yang tempat kita berhenti itu kan. So, itu aku dah tunjuk macam mana nak buat text view. Ni one of the basic view lah untuk kita punya Android development. Untuk hari ni aku nak tunjuk macam mana kita nak buat image view, di mana kita boleh letak gambar dekat kita punya screen. Before that, color ni aku tak suka color background biru ni, so aku just buang dan right, okay. So let's say tengok color apa yang ada. Aku nak buat color baru kat sini. Color name put something like, aku nak biru juga tapi biru yang tak terlalu terang. Good. So macam ni aku nak aku tak ada color kosong. Okay, ni macam nice. Copy. Okay, dia macam turquoise punya colour. Okay, so dekat sini aku nak ubah colour ni sekejap. Colour biru. Okay, tutorial lah. So kita start dengan image. Kita start macam biasa lah, kita open bracket ni, then we type image view, and then kita specify dia punya width, which is aku suka ambil wrap content, same as height pun wrap content, supaya dia besar, dia tu bersama dengan size image lah kan. And then aku ID, kita letak ID satu, kita call ID as aku ada contoh gambar kat desktop. Okay, contoh gambar ni gambar yang kebetulan ada. Okay, ID let's say aku letak spider. Alright, and then dekat sini image view ni dia dah ada dalam ni. Okay, dekat sini nampak ni dia naik kan, tapi dia tak boleh nak display lagi lah image tu sebab kita belum call dia punya resource, which is gambar apa yang kita nak display kan. So dekat sini kita kena pakai attribute nama dia source, Android src source. From here kita call dia punya location, image tu kita simpan dekat mana. So kalau kita tengok balik dekat kita punya project hierarchy, kita ada app, kita ada Java manifest, kita ada resource. Kat sini resource. So dalam ni kita ada drawable. Drawable ni di mana kita letak kita punya image asset kan. So dekat sini biasanya aku akan buka dia punya Explorer. Dan Explorer, okay. Dalam ni dia drawable ni ada banyak jenis sebenarnya. So aku akan guna drawable yang ni, drawable yang biasa. So katakan aku nak masukkan gambar ni. Ialah gambar yang aku ambil sendiri suatu masa, satu ketika dulu. And then kita try guna, kita try masukkan, boleh tak? So apa yang kau kena buat ialah kita copy gambar ni dan kita paste masuk dalam ni. Okay, kita paste. So dia ada dalam project drawable. So automatically dalam folder ni dia ada kat situ. So kita boleh view, just double click, okay, dia akan keluar. Okay, ni tertutup. So sekarang ni kita nak dia display dekat kita punya screen kan. So apa yang kita buat ialah kita call add macam tu, add, and then mesti kita nak specifykan folder apa gambar tadi berada kan. So dia berada dalam folder drawable. So kita drawable, and then kat sini dia dah suggested kat kita lah kan. So kita tahu lah file name tadi nama dia nest2. So bila kita tekan enter, dia direct display. Okay, so sekarang ni maybe size gambar ni memang dia besar, dia ngam-ngam lah kat sini. Kita boleh ubah dia punya kedudukan juga. Contoh kita nak letak dia bagi di atas kan, kita try letak gravity.
see. Hide right content, mesh parent. Kalau sini kita. Okay, so sekarang kita try tengok wrap content dengan hide ni macam mana dia berubah kalau kita ubah dia. Contohnya kita, let's say lah kita letak mesh parent, yang buat jadi mesh parent. Dia ini width kan, width okay, memang ngam-ngam lah. Jadi kalau korang perasan ada animation daripada kiri ke kanan. Aku try ulang balik. Zap, nampak macam ada animation kiri ke kanan kan. So the mesh parent width tu dia mesh the width of the parent view, which is the linear layout. Height ni, let's try mesh parent. Dia akan jadi besar memanjang macam tu, tapi gambar ni dia tak boleh stretch out lah. Dia tak boleh stretch sebab dia punya pixel mau macam tu. Unless kita try tengok fit punya scale fit type XY. Scale type. Ini dia ada pilihan center crop. Ini scale type ni maknanya kita boleh penuhkan screen ni dengan scoping gambar tadi dengan menggunakan scale type punya attribute. So center crop ni apa yang dia buat? Dia cari titik tengah gambar tu dan dia zoomkan supaya jadi dia zoomkan ke center untuk crop, untuk fill satu screen lah. Ini example of scale type. Kita ada satu lagi fit XY yang aku selalu guna agak. Ini fit XY memang dia penuh lah. Dia penuh seolah-olah view lain tak ada. Dia penuh X punya paksi dan Y punya paksi. Ini tak menarik lah guna ni. Fit start. Fit start dia ni atas, maknanya dia fit dekat the starting of the view punya location, which is macam aku cakap sebelum ni. View dia akan start daripada kiri screen, kiri screen dan paling atas. So dia start pada atas kiri. So dia akan penuh. Fit start. So dia ada fit apa? Dia mesti ada fit end, ada fit end. Oh, fit end boleh mesti bawah. Alright, dia bawah end. Terus start, center and end. Tapi ni cara kita nak positioning gambar lah. So by default dia akan dekat tengah-tengah. Okay. So basically yang ni lah caranya kita nak displaykan gambar dalam kita punya view screen kan. So ini mesh parent lah dia punya view. Tapi takkanlah kita nak macam dia penuh satu screen kan. So maybe kita nak, let's say, letak spesifik spesifik size lah. Kita nak control punya size kan. Cuma yang ni height kita buat, kita set 100 dp kan. Dia akan jadi inilah besar 100 dp. Tapi gambar ni masa aku edit dalam Photoshop, aku dah crop dia supaya jadi macam 16:9 ratio kan. Tapi bila dalam design ni, kalau kita perasan kat sini, zap sini, zap atas ni 120 kan. Kenapa dia tak memanjang? Dia memang tak boleh manjang, dia tak nak stretch out sebab gambar ni basically memang macam tu. Tapi kalau katakan aku scale tadi center crop, dia penuh. Center crop of that size, which is 120, darab 120 pixel. If we center crop, okay, dia akan besar sebanyak tu lah. Tapi syaratnya kalau macam gambar yang macam ni, gambar yang macam gambar aku ni, gambar yang ada subjek betul-betul kat tengah, memang cun-cun ngam-ngam lah dia bila terletak macam tu kan. Tapi kalau tak, dia jadi macam ni. Itu yang size kan. Sebab jadi kalau kita nak kita nak hilangkan orang kata apa macam invisible margin, suppose ni bukan margin tapi disebabkan size yang kita spec kat sini. Untuk hilangkan ni adalah dengan selamatnya kita tak payah guna specific value lah. Kita guna wrap content. Wrap content kat situ. Ini kita guna wrap content. Jadi besar dulu. Tapi still atas ni macam ni kan. Dia tak boleh, sebenarnya height tu, wrap content untuk height, dia tak boleh naik atas. Sebab macam sama case dengan 120 tadi. Contoh kalau height ni aku ubah. Contoh lah kan, 150 pula. 150.
500p. Asal 500p boleh sebab dia still. Tapi width pula dia tak ada stretch. Ini kalau aku buat 150 kosong, satu je. The either one. So to be safe, kita main dengan wrap content lah. Tak kisahlah design kita kat mana-mana bahagian pun kan. Dia akan jadi macam tu. Tapi kita dengan gambar ni kita boleh buat apa lagi sebenarnya? Apa tujuan kita pakai gambar dalam kita punya design ni kan? So certain orang dia nak app dia tu nampak lebih menarik kan, sebab ada macam gambar. Ataupun orang yang ada gambar-gambar banyak ni, mungkin dia nak buat dia punya own image library ke kan. Mungkin dia jenis tak rely on built-in punya image library. So dia challenge dia untuk buat dia punya own image library. So macam ni lah yang dia buat. Dia buat app yang ada image, banyak-banyak image ataupun grid. Satu orang mungkin dia guna view image view ni untuk buat app yang dia berkisar dengan gambar saja kan. Contoh macam app yang pakai gambar banyak sekarang ni, semua orang tahu dah, Instagram. Tapi Instagram developer dia tak create app tu by default you install ada gambar kan. App Instagram tu actually tak ada gambar pun. Gambar tu dia store dalam server. And then bila user buka internet yang kita ada tu, dia guna untuk fetch gambar dari server tu and display lah app. Basically Android app Instagram tu just nothing. Dia just image view. App Instagram ni seolah-olah image view without source. Dia tak ada source, tapi dia ada ID untuk call and display based on user lah. Okay, apa lagi yang asal-asal kita boleh buat dengan image view kan? Kita boleh buat dia sebagai satu cara untuk expresskan ataupun tonjolkan kita punya app kepada user ataupun audience untuk menjadikan app tu lebih menarik lah maknanya. Tapi dia depend atas tujuan app tu dibuat lah. Dan kalau macam WhatsApp, Telegram, itu tak perlu nak display gambar. Tapi dalam chat, kita punya chat contact tu, kita chat dengan orang. So kadang kita hantar gambar kan, ataupun orang hantar gambar kat kita. So dia display gambar tu as in image view juga lah. Dia punya konsep lah. Dia display gambar as in way of communication lah. Jadi bila kita display gambar dalam Android app ni, sebenarnya apa yang macam mana gambar ni boleh di display kan dekat sini kan. So macam kita zoom, so, kita boleh nampak dia punya macam detailness kan. So basically kita kena tahu screen telefon kita ni dia ada display panel kan. So display panel ni dia punya bind, dia punya pixel kat situ, kat screen. So daripada electrical contact, semua electronic chip dalam phone tu, dia paparkan display gambar ni through display pixel, density pixel. Dan sebab itulah bila kita setiap kali kita buat layout width dengan height, kita kena guna density pixel. So basically ini sajalah apa yang kita perlu tahu untuk image view. Image view ni benda yang antara attribute yang senang lah, yang untuk kita design app. Okay, attribute yang satu lagi yang korang boleh pakai, kita telah tengok Android okay, corner tak ada corner attribute lah. CC long clickable, on click, accessible, background scene, focusable, on scroll, move, scale. So aku rasa itu saja tutorial untuk image view. Kita guna image view untuk display image dalam kita punya app. One of the way untuk kita tell the story kan, ataupun app ataupun game yang banyak pakai gambar. Untuk puzzle contohnya kan, puzzle yang bergambar, kita akan display gambar. So ini caranya lah.
Dan seperti layout-layout lain juga, image view ni pun kita boleh letak dia punya. Contoh kita ada nak margin top kan, contoh 20 dp. Dia akan bergerak. Tengok, kalau tengok dekat sini, dia bergerak sebanyak 20 dp daripada atas. Apa akan jadi kalau aku increasekan benda ni? Contoh 980, dia turun. Dia force di image tu turun. Kalau aku letak 100, turun lagi. Setelah itu 1000 kan. So 1.5 lagi turun. Okay, let's say 3.5, dia turun sampai bawah. Dia akan macam push. Dia akan push image ni daripada tengah tadi. Daripada tengah dia cantik kan, dia push bawah. Ni one of the attribute lah. Ini margin top. What if kalau aku ada margin bottom? Let's say aku margin bottom aku letak 350 tak. So dia macam cramp kat tengah lah. So kalau kita letak margin bottom juga dengan bawah margin top sekali, dia cramp daripada atas tolak, bawah tolak. Jadi image kat tengah jadi kecil lah. So ni jadi macam pelik lah kan. Apa akan jadi kalau aku try guna margin top? Aku satu kita panggil layout margin. No, sorry. Dia panggil padding. Yes, padding. What if aku try ambil padding top? Aku berlaku padding top 20 dp. Padding, dia gerak macam tu saja kan. 200. Oh, sorry, 200. Padding ni kat mana? Padding dia still kat sini kan. Okay, katakan aku buat both padding and margin 2 dp. Tengok, margin ni dia ambil dari atas. Padding ni tak ambil daripada atas. Dia dekat image tu sendiri. So kadang-kadang kita kena hati-hati antara dua ni. Margin ke padding ke yang sesuai kita pakai untuk kita punya design app lah. Ini padding top. Tapi kadang kalau kita nak samakan, contohlah kita tak sure nilai untuk height dengan width dengan height ni kita nak pakai berapa. Contohlah 100 dp by 100 dp ataupun 1.5 by 1.5, kita tak sure. So kita boleh consider guna padding ataupun margin tadi untuk centralize kita punya gambar, kita punya view. Ataupun kita boleh instead of centralize, kita boleh susun lah dekat mana kita nak based on padding. Okay, katakan aku buat margin start. Okay, let's say aku letak 30 dp. Ya, dia tolak daripada kiri pula kan. Let's say aku sini aku buat margin end 30 pula. Tolak daripada kanan pula. So contoh itu margin end. Let's say kita try margin top 30 dp. Dia main daripada atas. Okay, margin top, margin bottom, yes, 30 dp. Okay, dia main daripada ni kan. Dia seolah-olah membentuk satu frame gambar ni kan. Contoh top ni aku buat 300. Okay, tengok 300 jadi apa. Dia akan balik kat tengah bila nilai tu sama. Dia akan balik kat tengah-tengah. Ini cara kita nak play around with value ni untuk positionkan kita punya view. Apa kata kita letak dia atas sikit kiri. So okay, atas sikit kiri kan. So maybe aku kena kurangkan margin top ni. Let's say aku buat 200 dulu. Okay, dia nak terbalik. Dia membesarkan tau. Dia membesarkan balik image ni. Okay, so margin bottom aku cramp daripada bawah. Contoh aku ambil 350. Buat dia kecil. Okay, tak payah kita ambil 4 kan, ataupun 400 bagi sama. Okay, tapi aku nak dia ke kiri sikit kan. Ke kiri aku kurangkan nilai ni. Contoh aku buat 20. Sorry, yes, 20 ataupun 10. Okay, dia ke kiri. Dan start end ni aku cramp banyak sikit. Contoh aku ambil 30. Okay, dia dah bergerak ke kiri 90. Okay, 100 lah. Oops, sorry, silap.
100 dari kiri. Aku nak ataskan lagi kan. Aku nak ataskan lagi. So top ni aku buang dia. Aku ambil 100. Margin top ni aku ambil 500. So dia nak atas kiri. Ini cara kita nak gerak so manual lah. Manual. Ini nilai ni. So start, maknanya start daripada kiri. Macam aku cakap, view akan start dari kiri atas. N ni yang kanan, dari kanan. Margin top dari atas, margin bottom dari bawah. How many? Dia daripada bawah. Contoh 500, 500 daripada bawah. Margin top 100 dari atas. Kiri margin start 10 dari kiri. Yang N 100 dari kanan. Macam tu. Kan? Alright. So by default. Ya, kuasa itu saja kot. Kita punya tutorial untuk image view. Benda dia tak banyak, dia memang sikit lah. Oh, so kalau kita nak try run kan, apa jadi kalau kita run? Boleh run tak? Agak-agak kan. So, code ni tak ada error. Just ada warning kat atas ni. Warning tak apa. Warning is not big issue. So, kita hit run. Run app. Rather be running. Kita buka emulator kita. Alright, here we go. So, dia keluar. Sebiji. Sambungan. Alright. So, kita jumpa lagi di tutorial yang akan datang. Terima kasih.